Bab elok istihbab istilam dua rukun Yamani pada ketika tawaf. Tidak dua rukun lagi, tidak dua bucu Kaabah selain itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahwasanya dia berkata, tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu Baitillah kecuali dua rukun ataupun dua bucu Yamani yang menghala ke sebelah Yaman. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah istilam, tidak pernah istilam min arkanil bait, mana-mana rukun bait, kecuali rukun aswad dan yang mengiringinya, min nahwi duri al-jumahiyyin, yaitu rukun yang berada di sebelah rumah-rumah jumahiyyin, puak-puak jumahi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah lagi, dia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beristilam kecuali hajar, yakni Hajarul Aswad, dan rukun Yamani. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya tidak pernah saya meninggal istilam dua rukun Yamani, dua rukun, yaitu rukun Yamani dan hajar, semenjak saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristilam, menyentuh kedua-duanya itu, fi syiddatin wala rakha, baik pada masa susah ataupun pada masa senang, tak pernah saya tinggal. Diriwayatkan daripada Nafi', katanya saya melihat Ibnu Umar istilam hajar, yakni menyentuh hajar itu dengan tangannya, kemudian dia dikucup hanya tangannya itu. Wa qala ma taraktu, dan dia berkata tidak pernah saya meninggalkannya semenjak saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Daripada Ibnu Abbas, dia berkata tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilam selain daripada dua rukun Yamani. Ini pula bab istihbab taqbil al-hajar al-aswad fi tawaf, yakni mengucup hajar al-aswad pada ketika tawaf itu. Ini riwayat daripada siapa ni, Salim, bahwasanya ayahnya berkata, ayahnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia menceritakan, katanya Umar bin Al-Khattab telah mengucup hajar. Hajar di sini maksudnya batu ni, Hajarul Aswad. Kemudian dia berkata, ama wallah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku memang tahu bahwa engkau adalah batu. Kalaulah tidak kerana pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup engkau, nescaya aku tidak kucup engkau. Harun dalam riwayatnya menambahkan, qala Amrun wa haddatsani misli Zaid bin Aslam an abihi Aslam, ada menambahkan begitu. Ini perawi itulah Imam Muslim ambil itu beza. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Umar telah mengucup hajar dan dia berkata, inni la uqabbiluk, aku betul-betul mengucup engkau, benar-benar aku mengucupmu, padahal aku memang tahu bahawa engkau batu, tetapi kerana aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup engkau. Dengan sanadnya ini lagi riwayat daripada Abdullah bin Sarjis, kata dia, saya telah melihat Al-Asla', si botak dia, maksudnya botak itu Umar bin Al-Khattab, mengucup hajar. Wa yaqul, dan dia berkata, wallahi inni la uqabbiluk, demi Allah sesungguhnya aku mengucup engkau, padahal aku benar-benar tahu bahawa engkau ini batu dan engkau tidak memberi mudarat dan tidak memberi munafaat. Kalaulah tidak kerana pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup engkau, tentu aku tidak mengucup engkau. Wa fi riwayat al-Muqaddami dan Abi Kamil,
ra'aitul usaili', lafaz dia tu saja berbeza. Tadi asla' ni usaili'. Yang botak jugalah maknanya. Botak juga. Tetapi botaknya itu tidak banyak. Tidak banyak. Sirah sama dengan sirah tasghir, musaghar. Itu bezanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abis bin Rabi'ah, katanya saya telah melihat Umar mengucup hajar dan dia berkata seperti itu juga. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam uqabbilka. Bezanya tadi ma qabbaltuka lam uqabbilka, sama juga makna dia. Sama. Lafaz saja berbeza. Itu cara Muslim dah. Diriwayatkan daripada Suwaid bin Ghafalah, katanya saya melihat Umar mengucup hajar dan mendakapnya. Wa qala, dan dia berkata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat tentang engkau. Dia kata dalam isnad satu lagi itu, walakin ra'aitu, tapi saya telah melihat Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat tentang engkau. Tapi dalam isnad ini tidak disebutkan wal tazamahu, didakapnya batu, itu tak ada sebut. Bab harus bertawaf di atas unta dan selainnya, dan istilam hajar dengan mihjan, yang menyentuh hajar itu batu hitam itu dengan mihjan, yakni tongkat, wa nahwi, dan seumpamanya untuk orang yang berkenderaan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf pada haji wada' dengan menaiki unta. Dia istilam rukun, yakni dia menyentuh rukun bucu yang ada Hajarul Aswad itu bimihjan, dengan tongkat. Riwayat daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitillah dalam haji wada' di atas kenderaannya. Baginda istilam hajar dengan mihjannya, dengan tongkatnya, supaya dilihat oleh manusia dan supaya untuk dia menunjukkan kepada orang. Waliyasaluh, dan supaya mereka bertanya dia, fa innan nas ghasyu, kerana orang telah bersesak-sesak di sekelilingnya, kerana orang telah menutupinya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW bertawaf dalam haji wada' di atas kenderaannya bil bait, di Baitillah, dan di antara Safa dan Marwah, yakni tawaf di antara Safa dan Marwah, yakni sa'ilah, supaya dilihat oleh manusia dan supaya dia dapat menunjukkan kepada orang, dan supaya mereka bertanya dia, fa innan nas ghasyu, supaya tadi juga. Tetapi Ibnu Khashram tidak menyebut waliyas'aluhu sahaja. Itu dia tidak sebut. Orang lain dia sebut belakang. Ibnu Khashram, Ali ibn Khashram. Sebab Imam Muslim ambil daripada Ali bin Khashram, satu lagi Abd bin Humaid. Tahwil sanad ada tadi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf dalam haji wada' di sekeliling Kaabah di atas untanya. Baginda istilam rukun kerana takut, kerana tidak mahu orang dipukul atau dihalau untuk diberikan jalan kepada baginda. Ini pun sama juga. Abu Tufail berkata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitillah dan istilam rukun dengan mihjan yang ada bersamanya. Wa yuqabbilul mihjan, dan dia mengucup mihjan itu. Imam Muslim buat mari banyak sanad ini, dan bukan daripada seorang sahabat saja, tapi ramai. Diriwayat daripada Ummi Salamah bahawa dia berkata, saya mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesakitan saya. Faqala tufi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, bertawaflah di belakang orang dalam keadaan engkau berkenderaan. Qalat, kata Ummu Salamah, maka saya pun bertawaf ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang dekat bait, wa huwa yaqra'u bit-tur, dia membaca dalam sembahyangnya itu tur wa kitabim mastur, tur wa kitabim mastur.
Bab keterangan bahawa sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah rukun yang mana tidak sah haji melainkan dengan mengerjakannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah katanya, meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya, yakni Urwah daripada Aisyah. Kata Urwah, saya berkata kepadanya, yakni kepada Aisyah, saya betul-betul rasa seseorang itu kalau dia tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah tidak mengapa. Kata Aisyah, kenapa? Saya pun berkata, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, hingga ke akhir ayat. Faqalat, maka Aisyah pun berkata, Allah tidak menyempurnakan haji seseorang dan umrahnya seseorang yang mengerjakan haji dan umrah yang tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak bertawaf, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kalaulah benar-benar seperti mana pendapatmu itu, tentulah ayat itu berbunyi begini, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, tidaklah menjadi kesalahan kepadanya untuk tidak bertawaf ataupun bersa'i di antara keduanya, yakni di antara Safa dan Marwah. Wa hal tadri fi ma kana dzak, kamu tahukah tentang apakah ayat itu, tentang apakah firman Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan? Firman itu diturunkan kerana Ansar ihlal, yakni haji pada masa jahiliyah untuk dua berhala yang dulunya terletak di tepi pantai, dipanggil kepada dua berhala itu Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah. Kemudian mereka datang lalu bertawaf di antara Safa dan Marwah. Kemudian mereka bercukur kepala. Bila Islam datang, mereka tidak mahu lagi, tidak suka lagi untuk bertawaf ataupun bersa'i di antara kedua-duanya, kerana apa yang selalu mereka lakukan semasa jahiliyah dahulu. Aisyah berkata, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, hingga ke akhirnya. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar Allah, hingga ke akhirnya. Qalat, kata Aisyah, fatafu, maka mereka pun bertawaflah, mana selepas daripada turun ayat ini. Diriwayatkan daripada Hisham bin Urwah, katanya ayah saya menceritakan kepada saya, katanya saya berkata kepada Aisyah, saya fikir tidak ada apa-apa kesalahan kepada saya, apa-apa dosa kepada saya kalau saya tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Kalau saya tidak bertawaf, maksudnya bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kata Aisyah, kenapa? Saya pun berkata, kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, hingga ke akhir ayat. Faqalat, maka Aisyah berkata, kalaulah benar-benar seperti mana pendapatmu itu, nescaya ayat itu berbunyi, firman itu berbunyi, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, tidaklah menjadi kesalahan kepadanya, tidaklah berdosa kepadanya untuk tidak bertawaf di antara kedua-duanya. Innama unzila hadza, sesungguhnya ayat ini diturunkan berhubung dengan beberapa orang Ansar yang mana mereka itu bila ihlal, mereka ihlal untuk manat semasa jahiliyah, maka tidaklah halal kepada mereka bertawaf di antara Safa dan Marwah. Bila mereka datang bersama Nabi SAW untuk mengerjakan haji, mereka menyebutkan perkara itu kepadanya, maka Allah SWT pun menurunkan ayat ini, fala amri, demi hidupku, tidaklah Allah akan menyempurnakan haji seseorang yang tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair, katanya saya berkata kepada Aisyah isteri Nabi SAW,
Saya fikir tidak ada apa-apa kesalahan kepada sesiapa, kepada seseorang yang tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Dan saya tidak kisah kalau saya tidak bertawaf pun di antara keduanya. Qalat, kata Aisyah, buruk sekali pendapatmu itu, wahai anak saudaraku. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertawaf dan orang-orang Islam juga bertawaf, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah itu. Ia sudah menjadi sunnah. Wa inna makana man ahalla, sebenarnya dulu orang yang ihlal untuk manat taghiyah yang berada di musyallal, mereka tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Bila Islam datang, kami bertanya Nabi SAW tentang perkara itu, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitillah ataupun melakukan umrah, fala junaha alaihi an yattawafa bihima, maka tidaklah berdosa kepadanya, maka tidaklah menjadi kesalahan kepadanya untuk bertawaf di antara keduanya. Ini untuk bersa'i di antara keduanya. Kalau benar-benarlah seperti apa yang engkau kata itu, nescaya ayat itu berbunyi, fala junaha alaihi ay alla yatawafa bihima, ada la di celah itu, maka tidaklah berdosa kepadanya untuk tidak bertawaf, bukan untuk bertawaf. Qala Zuhri fa dzakartu dzalika li Abi Bakr bin Abdurrahman. Zuhri berkata, saya pun sebutkan perkara itu kepada Abi Bakr bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Dia kagum dengan huraian ataupun penjelasan Aisyah itu. Wa qala inna hadza al-ilmu, dia berkata inilah ilmu yang sebenar-benarnya. Wa laqad sami'tu rijalan min ahli al-ilm, sesungguhnya saya telah mendengar beberapa orang ahli ilmu mengatakan, inna makana man la yatuf baina as-Safa wal Marwah min al-Arab yaqulun, mereka mengatakan bahawa orang yang tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah dari kalangan Arab itu, orang Arab yang tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah itu berpendapat tawaf kita adalah di antara dua batu ini semasa jahiliah. Yang ni pergi mari kita ni bersa'i ni antara dua batu berhala semasa jahiliah. Wa qala akharun minal ansar, yang lain kalangan sahabat Ansar yang lain pula berkata, kita diperintahkan supaya bertawaf di Baitullah, kita tidak diperintahkan supaya bertawaf di antara Safa dan Marwah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, fa uraha qad nazalat, saya rasa, saya kira ayat ini betul-betul telah turun berhubung dengan mereka ini, berhubung dengan satu golongannya jahiliyah ni, orang Mekah, satu golongannya pokok Ansar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair tadi juga, dia kata saya bertanya Aisyah dan dia pun mengemukakan hadis sama maknanya dengan hadis tadi. Wa qala fil hadis, dalam hadis itu dia kata, falamma sa'alu, bila mereka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu, mereka kata, wahai Rasulullah, inna kunna nataharraju an natufa bis Safa wal Marwah, kami berasa keberatan untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah, kami berasa bersalah untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah itu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara, sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah ataupun melakukan umrah, maka tidaklah berdosa kepadanya untuk bertawaf di antara keduanya, ini Safa dan Marwah itu. Berkata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan tawaf di antaranya, yang ini telah mengajarkan, menunjukkan tawaf, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah itu. Oleh itu tidak boleh sesiapa pun, tidak harus kepada sesiapa pun meninggalkan tawaf di antara kedua-duanya. Yang ini tak boleh, tak siapa-siapa nak tidak bersa'i di antara kedua-duanya. Ini lagi riwayat daripada Aisyah menceritakan kepadanya bahawa Ansar sebelum mereka Islam, mereka dengan puak-puak Ghassan ihlal, buat kerja haji untuk manat ihlal tu. Fataharraju, maka mereka berasa bersalah untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah. Dan ini sudah menjadi ikutan di kalangan nenek moyang mereka, yaitu orang yang ihram untuk manat, dia tidak boleh bertawaf di antara Safa dan Marwah. Orang yang sudah
ihram untuk manat, dia tidak boleh lagi bertawaf di antara Safa dan Marwah. Sudah menjadi tradisi dialah, ikutan di kalangan mereka. Dan mereka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, tentang perkara itu. Bila mereka Islam, maka Allah azza wa jalla menurunkan berhubung dengan perkara ini ayat inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Qala kanatil ansar yakrahun. Ini riwayat daripada Anas, katanya orang-orang Ansar tidak suka bertawaf di antara Safa dan Marwah, hinggalah turun ayat inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Lepas pada itulah mereka buat. Inilah beberapa bab yang kita baca malam ni. Muslim ni agak panjang sikit. Sebenarnya isi dia lebih kurang. Sudah menjadi cara dia dah, kaedah dia dah. Kalau orang-orang yang tidak mementingkan dari segi sanad tu, dia rasa nak macam menjemukan hak tula je. Beza sikit pun royak sanad. Beza satu lafaz pun royak sanad dengan penuh. Memang itu cara dia dah. Lagu tu lah. Kalau Muslim lagu tu. Abu Daud lagu lain, Tirmizi lagu lain, Bukhari lagu lain. Ini Muslim memang lagu tu. Itu satu. Orang panggil apa dia, kita kata khasais lah, di antara keistimewaan Sahih Muslim. Satu. Yang kedua, dia sebut sanad itu banyak. Sanad itu banyak. Kalau beza sini, beza dalam sanad ni satu perkataan saja. Apa dia sebut? Dia sebut sanad tu banyak. Apa tujuannya? Ayatnya banyak. Jalan riwayat yang kita sampai kepada kita ni banyak, bukan satu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan cuba cari hadis itu daripada perawi-perawi yang utama dalam bab itu, perawi-perawi yang menjadi rujukan dalam bab itu. Itu dah yang jadi keutamaan dia. Di samping dia mengemukakan juga di akhir dia, mula-mula dia akan kemukakan hak tu, hak utama tu. Lepas tu dia ala kakhir tu dia kemukakan hak orang lain. Itu dari segi perawi di kalangan sahabat. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kalau kita tengok dalam hadis dia mula-mula, yang kedua mula-mula tak berapa terang, yang kedua kau terang, yang ketiga kau terang, yang keempat kau terang, yang kelima kadang-kadang yang terakhir sekali barulah terang, jelas belakang. Yang ni kalau dalam hadis yang pertama diisyarat saja sesiapa yang buat gini, tak ada sebut nama orang tu. Dalam hadis berikutnya kadang-kadang disebut nama. Kadang-kadang perawi dalam sanad yang pertama hanya disebut dalam bentuk kunyah dengan Abu apa, Abu Muawiyah kalau misalnya, Abu apa disebutlah. Tidak jelas Abu Muawiyah ni nama dia yang tepatnya apa nama. Kita boleh tahu nama dia daripada sanad berikut. Itu faedah. Banyak faedah tu. Kepada orang-orang yang nak mengaji tentang sanad, mustahak sangat. Kalau tidak, dia tidak tahu kunyah orang ni, nama dia sebenar lagu ni. Kadang-kadang dia sebut dengan gelaran dia, laqab dia. Dalam sanad yang pertama tak ada sebut laqab, di sini ada sebut laqab. Itu perbezaan. Terutamanya fawaid, orang panggil fawaid isnadiyah, itu sangat banyak dalam Sahih Muslim ini, sangat banyak fawaid isnadiyah, yang faedah-faedah dari segi sanad dia. Banyak. Cuba kita tengok di sini dalam hadis ni, akhir sekali kita baca, tidak jelas apa tentang Safa dan Marwah, tapi akhir sekali dia cerita jelas. Lagu tu cara dia menyebabkan panjang. Kalau hadis ni riwayat dia serupa, dia kata mithlahu, akhir dia mari sanad saja. Hadis dia tak mari, cuma dia sebut mithlahu. Yang ni sanad ini, hadisnya lafaz dia pun sama dengan hak sebelum itu. Itu makna mithlahu. Kadang-kadang dia mari sanad saja, hadisnya tak ada, nahwahu, dia isyarat saja. Yang ni hak sanad ni dengan isnad ini, hadis ini serupa dengan hadis yang pertama, tapi dari segi makna dia, lafaz dia tidak sama. Sebab itu jadi panjang. Tapi itu keistimewaan dia. Satu hadis yang sahih dia mari banyak turut dia nak menceritakan hadis yang sahih ni sampai kepada kita, bukan hanya melalui satu jalan sahaja, tetapi banyak. Berbeza dengan Bukhari nak mari sah kadang-kadang.
Suatu pula dia ringkas. Macam Muslim kalau dia mari ringkas, dia mari hak panjang. Kalau dia mari hak mukhtasar, dia mari hak mutawwal, hak panjang. Bukhari tak. Dia maksud dia sendiri, ada maksud dia. Kadang-kadang dia mari hak ringkas. Sah je hadis. Sesoalan kita nampak sahihnya sah. Padahal tidak banyak. Muslim buat mari. Sanad itu banyak, hadis sama. Tujuannya nak cerita kepada kita iaitu meyakinkan sesuatu yang sampai kepada kita ni, meyakinkan. Sebab ramai perawi-perawinya di setiap peringkat itu. Itu faedah yang keempat, yang kelima, yang keenam. Faedah yang keenamnya iaitu Imam Muslim ni mengikut mazhab dia nya akhbarana dengan haddatsana ni lain. Tidak serupa dengan Bukhari. Haddatsana dengan akhbarana boleh nak tukar-tukar pun tak apa, mengikut Bukhari serupa. Tapi Muslim tidak. Kalau murid itu memang dia terima daripada tok guru dia, dengan tok guru dia baca. Seperti anda baca sekarang. Anda yang baca hadis ni. Orang lain dengar. Itu haddatsana. Murid itu akan sampai kepada anak buah dia dalam bentuk haddatsana. Jadi tok guru dia baca. Bukan dia baca. Tok guru dia dengar. Tok guru dia baca. Kalau anak murid yang baca, tok guru dengar, akhbarana. Mesti lagu tu. Bermakna kita boleh tahu melalui riwayat Muslim ni, orang ni dia dengar daripada tok guru dia. Dia ambil hadis ni daripada hak dia baca, tok guru dia dengar. Sebab tu kata akhbarana. Orang ni pula dia ambil hadis ni daripada tok guru dia dengan tok guru dia baca. Kita boleh pastikan dengan yakin, kita boleh terima kalau dalam Muslim. Hak ni dia terima tok guru dia baca, bukan anak murid baca. Hak ni anak murid baca. Sebab tu dia kata mengikut riwayat orang ni dia kata akhbarana. Riwayat orang ni dia kata haddatsana. Banyak kali kita jumpa dalam Muslim. Dia nak cerita tu, apa faedahnya? Ada faedah tu. Faedah ada. Sebab kadang-kadang kalau setengah ulama mengatakan haddatsana lebih baik daripada akhbarana. Ada pula yang mengatakan akhbarana lebih baik. Sebab kalau haddatsana tok guru baca, tok guru lebih pasti. Kita kata payahlah anak tu salah tu sebab dia lebih alim. Dia baca tu lebih tepat. Anak murid catat, kalau anak murid tu jenis kemah, molek, dia akan catat yang terbaik. Sebab tok guru sendiri baca. Anak murid yang dengar. Dan tok guru tidak ngatuk kalau dia baca. Ni faedah. Tok guru tentu sekali dia tidak jenera. Dia takkan dia senggut, kalau dia senggut dia baca lagu mana. Mesti dia tengok molek tu. Dan dia sebut tu, dia tak tidur lah. Tetapi kalau anak murid baca, boleh jadi tok guru ni alik jenera. Ada hak tempat salah, dia tak khabar. Anak murid dia bawa salah tu. Itu kelebihan haddatsana. Sebab itu kita kena raya beza dia tu. Ini mengikut Muslim. Halus. Muslim dari segi isnad dia memang halus. Dari segi sanad, perbahasan sanad dia halus. Tapi kalau akhbarana, ada pula orang yang mengatakan tidak. Akhbarana lebih baik lagi. Kadang-kadang tok guru baca, dia baca dah. Dia pun manusia juga, dia pun boleh jadi tersalah. Tersasul kadang-kadang tu. Sebab dia manusia, dia tak berasa. Dia amalkan betul dah. Baca, tersalah. Anak murid ni, dia waktu dia percaya kepada tok guru contohnya alim. Dia baca lagu tu, boleh jadi ada lah tu kira-kira dia tu. Padahal dia tidak tahu. Memang tok guru tu salah. Tapi oleh kerana dia anggap tok guru dia lebih alim, dia tak tegur. Maka kesalahan itu berterusan. Tapi kalau anak murid baca, tok guru dengar, dia lain sikit. Orang lain baca tu dia boleh tegur mana tempat salah. Salah tu. Lagu tu. Jangan baca lagu tu. Baca lagu ni. Itu faedah dia. Dia kata lebih baik akhbarana pula. Masing-masing ada alasan sendirilah. Ada alasan sendiri. Maka ulama-ulama perhati pula, kita tengok. Kalau tok guru tu jenis tua, molek dia haddatsana. Sebab dia apa, dia boleh ngatuk, dia boleh nak dendera ke apa. Tapi kalau tok guru tu muda, pendengaran dia molek dia dengar anak murid baca, dia boleh tegur. Tapi kalau dia tua, dengar pun tak berapa molek lah, tak clear molek lah. Baik dia baca.
Sebab kalau dia dengar boleh jadi dia keliru. Berarti dalam kes-kes yang tersentuh, haddatsana ni tentu lebih baik daripada akhbarana. Itu faedahnya. Kita tengok apa begitu, ulah haddatsani. Haddatsani dia seorang. Anak murid itu seorang. Tok guru dia baca, dia seorang depan tok guru. Bukan ramai. Kalau haddatsana, tok guru baca tu, dia ramai ni anak murid depan. Tu mana haddatsana. Ni faedah dia. Jarang-jarang kita royak lah, jarang-jarang. Takut dia baca saja dia tak ada royak, jadi apa kelebihannya? Baiklah. Nabi SAW, ini kata Ibnu Umar, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyapu, yang menyentuh Baitullah kecuali rukun Yamani. Rukun Yamani, dua rukun Yamani. Satu saja rukun yang menghala ke Yaman itu, satu lagi tidak. Tetapi sebut Yamaniyain ala sabilit taghlib, orang panggil. Kalau mengikut bahasa Arab ni, dia sabilit taghlib. Al-Umarain, dua Umar, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Al-Qamarain, matahari dan bulan maksudnya. Al-Abawain, Abawain, dua bapa. Abun, abawan, dua bapa, tidak dua ibu bapa. Tetapi taglib dia penggunaan lagu tu. Ini orang panggil bab taglib. Kalau kita belajar nahwu dia adalah tu bab taglib tu. Rukun yang dimaksudkan dengan rukun Yamani ini, satu yang menghala ke Yaman, satu lagi rukun yang dekatnya ada Hajarul Aswad itu. Itulah yang dimaksudkan dengan rukun Yamani. Dua ni saja yang Rasulullah SAW sentuh, yang dia sentuh. Rukun Hajar atau yang ada Hajarul Aswad itu, rukun itu dia kucuk dan dia sentuh. Adapun rukun Yamani, dia sentuh saja, dia tidak kucuk. Dia sentuh ginilah. Sentuh gitu. Kalau dengan tangan sentuh lagu tu, itu orang panggil istilam. Ataupun kalau jauh dengan kayu sentuh. Ataupun kalau tak boleh sentuh, tunjuk saja. Tunjuk saja gitu, ke arah tu. Itulah yang dikatakan istilam. Istilam. Adapun kucuk, Hajarul Aswad itu, bucu tu, ni dua satu tempat ya, iaitu bucu Hajarul Aswad itu. Rukun orang panggil. Rukun tu ada bucu lah. Bucu tu ada kucuk dan ada juga sentuh. Setiap kali keliling tu, setiap kali keliling ada sentuh. Adapun yang dua lagi tidak. Kenapa? Yang dua lagi tu orang panggil rukun Syamiyain. Rukun dua rukun Syam. Yang ni bucu yang menghala ke arah Syam. Itu pun kedua-duanya tidak tepat juga menghala ke Syam. Ini pun termasuk dalam bab taglib juga. Termasuk dalam bab taglib juga. Hak tu tidak. Sebab apa? Sebabnya tidak di atas binaan asal. Tidak di atas binaan asal. Sebenarnya itu bukan bucu lagi. Sebab dia itu masa buat dulu tak cukup duit, tak cukup belanja, maka buat setakat ada ni seperti sekarang ni. Selebih lagi sebagai tanda dia buat hatim leka gitu tu di tepi Kaabah tu. Tu sebenarnya dalam Kaabah lagi. Artinya kalau sentuh bucu dia, kita zahir sekarang ni bukan bucu lagi, bukan hujung lagi, dan bukan atas asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim dahulu. Tidak. Sebab itu Nabi SAW tidak buat, tak sentuh. Tidak sentuh. Sentuh-sentuh ni sebagai tanda lah, tanda ingatan Nabi Ibrahim dulu, pengasas. Dialah pengasas din Hanif, orang panggil din Hanif ataupun al-millatul Hanifiyah. Pengasasnya ialah Nabi Ibrahim. Ya, banyak syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada kaitan dengan yang diasaskan oleh dia. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu tak ada. Walaupun asas agama tu dari segi kepercayaan tauhid apa serupa yang tu sebelum pada tu pun lagu tu juga. Tapi dari segi syariat ni banyaknya kesamaan dengan Nabi Ibrahim. Asas dia situlah. Nabi Ibrahim ketika buat itulah kenangan dia. Hak lain mana ada rumah dia? Tak ada. Cari dalam dunia ni tak ada. Anak cucu dia mana? Siapa dia tahu? Duduk mana? Nak kucuk kau nak pergi dakak, kalau kita kata anak cucu dia mana tahu? Siapa dia? Tak ada dah kesan itu. Inilah orang panggil kesan ataupun peninggalan lama. Kesan-kesan lama perlu dipeliharai.
dijaga. Sejarah itu penting. Sekurang-kurangnya kita yakin inilah tentu sekali ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah tu, dia pegang belakang batu tu, dia letak anak dia Ismail tu hola kepada dia letak. Kira-kiranya walaupun batu asal tu pun tak ada dah juga kira-kiranya. Tetapi situlah tempatnya sebagai tanda kita dikasih, ingat kepada dia, dialah yang memberikan kepada kita begini syariat ataupun agama, jalan hidup yang istimewa, dia lah. Dia itu sebagai simbolik belaka, asas agama ni sesoalnya dibina, binaan itu. Kita kenal kepada dia, kita ingat kepada dia tu, kita sentuh begitu. Kalau Nabi Ibrahim tidak sentuh pun hilang dah hak dia, Nabi SAW kita sentuh. Itulah yang disentuh oleh Nabi-Nabi, tempat yang disentuh, yang diyakini, yang terpelihara. Kita tak boleh nak sentuh koksir, nak kucuk koksir, tak boleh. Kucuk sebagai mempertautkan kasih sayang dan perhubungan kita tu dengan dia. Artinya perjuangan kita, cita-cita kita, matlamat kita serupa dengan dia gitu. Sebagaimana dia nak, kita pun nak lagu tu. Isyarat berlaku tu. Bukan bermakna ada pemujaan kepada batu, kau apa, tak ada, tak timbul masalah tu. Ini masalah kenangan. Tetapi kenangan ni tidak banyak di tertentu. Tu dia suruh jaga tu, sebab dia suruh jaga sangat tu. Sebab sebagai kenangan. Kenangan ni kalau hak kita kasih, mana sehingga kalau baju tu kalau tampung sehingga ada sikit je hak asal tu, pun kita masih lagi berasa bertuah. Pasal apa? Ada lagi hak asal sikit, lain tak ada langsung. Hak sini ada lagi, orang panggil ada kaitan juga dengan dia tu. Begitulah juga masalah ni. Dia sebenarnya lebih berat nak mempertautkan kasih sayang di antara kita dengan Nabi, untuk mengingatkan kita kepada perjuangan mereka, supaya timbul balik semangat itu, semangat perjuangan seperti mana Nabi Ibrahim. Tu tujuan. Dan ini juga menunjukkan bahawa dalam hidup kita ni, yang dipelihara oleh orang, kemudian bukan rumah, anak tak tahu mana, bukan benda-benda ni, tetapi jasa yang ditinggalkan. Hak itulah yang menjadi kenangan. Perjuangan dia yang ditinggalkan. Nabi Ibrahim ke dia agama, hak dia tinggal. Hak dia asaskan. Hak tu lebih orang jaga lagi daripada rumah dia. Hak lain ni tak ada apa nilai. Semua orang boleh tinggal rumah. Tapi orang yang tinggal perjuangan, bukan semua orang. Orang yang tinggal sesuatu yang besar dalam hidup dia, bukan semua orang. Dan hak tu lah orang letak dalam muzium pun. Hak tu. Kalau orang sekarang lah, kalau zaman sekarang ni orang letak dalam muzium sebagai kenangan dia, hak tu hak besar-besar tu, hak benda-benda orang remeh-temeh tu tidak. Yang mengingatkan orang kepada perjuangan dia. Ini juga bermakna dalam Islam ni dia ada terima unsur-unsur tu, unsur-unsur kenangan yang membangkitkan semangat. Kalau kita nak simpan ke apa, boleh, tak jadi masalah. Kalau kita nak simpan sebagai kenangan kepada orang-orang kemudian, sebuah muzium, sebagai apa tu, perlu tu. Perlu dibuat, tidak salah. Itulah sebabnya Nabi SAW tidak sentuh bucu tadi tu. Walau bagaimanapun di sana ada lagi ulama-ulama yang sentuh belaka setiap bucu. Sebab dia kata kalau kita tidak sentuh mana-mana bucu, bermakna kita menganggap ni saja lebih, waktu kurang. Sedangkan orang semaya menghadap pak tapan tu boleh, kok ni pun boleh supaya tak ada kata orang yang menghadap hak tidak balik rukun Yaman ini kurang kau menghadap kiblat. Ada kau begitu? Bila dia semaya duduk alik sana, siapa-siapa pun kena menghadap kot tu, supaya juga situlah kiblat kita. Dia alasan dia begitu. Ramai juga di antara yang mengatakan Islam itu, di antaranya Hasan dan Husain, anak Sayyidina Ali, Ibnu Zubair, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Urwah bin Az-Zubair, Abu Sya'tha, Jabir bin Zaid. Ni orang-orang yang menyentuh bucu-bucu tadi. Termasuklah Sayyidina Muawiyah, dia pun sentuh juga bucu. Tetapi ulama kemudian mengatakan oleh kerana Nabi SAW tidak sentuh dua lagi,
Tidak pernah dia sentuh. Hak ni dia sentuh, hak dua ni saja. Dan dia kata khudhu anni manasikakum. Kamu ambillah daripada aku ibadat haji kamu. Setiap gerak-geri aku yang aku buat ni kamu ikut. Lebih baik kita ikut ni lah. Dengan sebab itulah Imam Nawawi menukilkan kata-kata Qadhi Abu Tayyib, ajma'at a'immatul amsar wal fuqaha ala annahuma la yustalaman. Kemudiannya ijma' imam-imam di setiap negeri dan fuqaha tentang kedua-duanya, yakni hak selain daripada dua rukun Yamanin, rukun Syami itu tidak disentuh, tidak diistilam. Ijma' kata dia. Ini khilaf dulu kata dia. Khilaf yang berlaku di kalangan sahabat dan tabi'in dulu, dan khilaf ini inqarada, telah pun pupus, telah pun tidak ada lagi khilaf itu. Ini menunjukkan sesuatu hukum tu kadang-kadang ada berlaku hanya satu peringkat saja. Lepas pada tu orang tidak amalkan lagi. Orang tidak amalkan lagi, mengikut orang-orang yang hebat-hebat lah. Keputusan mereka tidak amalkan lagi. Banyak perkara yang seperti ini kalau kita dapat dalam hadis, memang banyak. Di antaranya al-ma'u minal ma'. Seseorang yang bersetubuh itu baru dia kena mandi junub apabila keluar air mani. Kalau tidak keluar, tidak. Ni satu ketika dulu. Khilaf di kalangan sahabat memang ada. Selepas itu ijma'. Di zaman sahabat lagi sudah ijma' mengatakan walaupun tidak keluar air pun kena mandi juga. Sebab apa? Mereka rujuk kepada isteri-isteri Nabi SAW, terutamanya Aisyah. Dia mengatakan dengan jelas, tanpa keluar air mani pun kena mandi juga. Tapi asalnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis ni masih ada khilaf lagi. Tapi khilaf ini sudah inqarad, sudah berlalu, sudah pupus. Inilah yang kita tengok kadang-kadang dalam perbahasan ulama. Ada ulama kata ada Syiah yang betul, Syiah yang tidak salah, tidak menyeleweng, yang dekat dengan ahli sunnah. Memang ada, tapi Syiah itu sudah inqaradu, mereka sudah pupus, tidak ada dah. Memang dalam sejarah ada, betul lagu itu betul. Tetapi hak sekarang ni kita nak hak sekarang ni tak ada. Supaya juga setengah ulama mengatakan ahlul kitab memang boleh kita berkahwin dengan dia, boleh makan sembelihan dia. Dalam Quran pun ada sebut. Ahlul kitab hak mana? Sebahagian mereka mengatakan ini sudah pupus, ahlul kitab tu tak ada dah sekarang ni. Ahlul kitab yang dimaksudkan tak ada dah. Dengan sebab itu mereka mengatakan ahlul kitab ini pun serupa orang musyrikin yang lain juga. Tak boleh dah. Sebab itulah di antara yang berpendapat begini di kalangan sahabat, iaitu Ibnu Umar. Dia kata mana lagi syirik yang lebih besar daripada orang yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Jangan berkahwin. Selagi tak beriman tak boleh. Jangan kamu berkahwin dengan musyrikat. Mana lagi syirik yang lebih besar daripada orang yang mengatakan Isa itu anak Tuhan? Syirik lah. Faham orang kafir. Hak lain tu syirik ni lagu mana syirik? Siapa juga ni pun. Mana bagi dia tak terima. Ini tak termasuk dalam ahli kitab. Artinya ahli kitab yang diterima tu ahli kitab lagu lain. Misalnya orang-orang Kristian yang pakai Injil Barnabas, dan masih ada lagi Kristian yang percaya Tuhan dia satu. Tuhan satu. Nabi Muhammad itu rasul. Nabi Isa itu rasul. Dan dia terima juga Nabi Muhammad. Dia terima. Lagu tu sebab itu zaman Najasyi, apabila Ja'far ni pergi jumpa dengan dia, sahabat-sahabat dia, pergi royak kepada dia. Dia tanya apa pandangan Nabi kamu, agama kamu tentang Nabi Isa. Dia baca ayat surah Maryam gapo tu. Jelas dia pun kata memang begitulah dalam kitab yang sebenar. Dia kata menunjukkan kitab yang sebenar yang cerita lagu tu ada bahawa Nabi Isa ni bukan anak Tuhan gapo. Itulah ahli kitab mengikut setengah ulama. Walaupun bagaimanapun perkara ni perkara khilaf. Tetapi bagi anaknya memang lebih cenderung kepada itulah. Ahli kitab yang sebenarnya sudah tidak ada. Sekarang ni ada ni musyrikin saja. Musyrikat.
Bagi mereka yang mengatakan ahlul kitab itu sudah tidak ada, dia kata tak ada dah lah. Pupus. Tapi bagi yang mengatakan ada lagi, ada lagi. Lepas tu kalau kita tanya apa bezanya dengan orang kafir, dia kata tak, itu kecuali walaupun dia serupa dengan kafir, tapi dia ni ahlul kitab. Banyaklah perbahasan panjang lah, tidak nak bahas sini. Cumanya ini kita sentuh sambil-sambil ya. Baiklah. Ibnu Umar pun dia kata semenjak saya melihat Rasulullah SAW buat begitu, dia buat semua. Dia tak tinggal. Sentuh hak dua tu, hak lain tidak sentuh. Inilah orang panggil ittiba' ataupun mengikut sunnah Nabi SAW. Dia buat lagu tu, kita buat lagu tu. Pada kita mengikut perkara-perkara yang kecil-kecil lagu tu, ikut Rasulullah tu menandakan kita begitu kasih, ambil berat tentang ajaran dia. Apatah lagi besar-besar, kalau kecil-kecil pun kita buat, besar-besar pun lagilah, besar-besar lagilah. Ini memberi makna begitulah. Tujuan pun nak ajar hak tu, nak tanah hak tu. Yang ni semangat cintakan Rasulullah. Sunnah tu. Kemudian istilam tadi, adakah istilam tu selepas sentuh tadi kena cium tangan? Ada yang mengatakan sentuh, cium. Itu mazhab Syafi'i dan banyak lagi mazhab lain. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Sentuh saja, cium tidak. Tak payah cium. Itu dia. Itu mengikut Imam Malik. Tidak elok kata dia takbil. Itulah pendapat Malik, salah satu pendapat dia. Itulah hadis tu. Lebih kurang begitulah. Seterusnya ni Sayyidina Umar ni, istihbab kucup Hajarul Aswad pada ketika tawaf. Kucup mula-mula nak tawaf itu kucup. Memang begitulah. Rukun Yamani, istilam dan kucup. Tak kucup rukun itu sendiri, tapi sentuh lepas tu kucup tangan. Rukun Yamani. Adapun Hajarul Aswad itu memang kucup lah. Sentuh dengan tangan, lepas tu kucup tangan. Inilah mazhab Syafi'i. Dan ini juga pendapat Jabir bin Abdullah dalam syarah Imam Nawawi ni, mana ada tu boleh tengok situ. Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah kata begitu. Abu Hanifah mengatakan tidak istilam. Bahkan kucup saja dia ada. Imam Malik dan Ahmad kata istilam saja, sentuh saja, tidak kucup, tidak buat gini, tapi sentuh saja. Tetapi ada juga pendapat Imam Malik mengatakan kucup juga Hajarul Aswad itu. Ini tindakan Sayyidina Umar, tujuan dia buat begini takut-takut orang keliru. Pada ketika buat haji, ramai orang-orang yang baru Islam ke apa, takut-takut orang kata serupa dengan kita duduk semua berhala jugalah kalau lagu tu duduk kucup Hajarul Aswad itu. Jadi Sayyidina Umar menceritakan hakikat sebenarnya, bukan kerana batu itu memberi munafaat dan mudarat dengan sendirinya, tidak. Tetapi kita kucup itu kerana kita ikut sunnah Nabi, boleh pahala. Itu dari satu segi ada munafaat lah. Tetapi boleh pahala tu bukan kerana batu tu ada kelebihan dia sendiri, tidak. Kerana Nabi SAW kucup, kerana itu, bukan kerana batu tu ada kelebihan dia sendiri. Yang boleh memberi munafaat dan memberi mudarat tak ada. Ini dia nak jaga i'tiqad. Takut-takut kita takut-takut kita kata orang-orang yang baru Islam tu kata kita sujud ataupun kucup di batu serupa dengan mereka juga kucup berhala misalnya. Takut lagu tu. Dia nak menghilangkan hak tu. Memang lagu tu sama Sayyidina Umar ni.
Kemudian masalah kucup tu bukan sekat kucup saja. Ada ulama pula mengatakan mana letak dahi di atas tu pun tak apa. Letak dahi. Tak apa, tidak salah. Dakap pun tak apa. Dakap. Ada dilakukan juga di sini. Nabi SAW sendiri pun ada buat begitu. Itu tanda kasih belaka sebenarnya. Sebab batu itu daripada awal lagi, daripada dulu lagi batu tu turun-temurun diwarisi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Imam Malik kata sujud di atas batu tu bid'ah, kata dia. Sujud di atas batu itu bid'ah. Batu hitam itulah Hajarul Aswad itu bid'ah, dia kata. Tetapi ini pendapat dia ni dianggap syadz, ganjil oleh jumhur ulama. Sebab apa? Sebab sabit itu dalam hadis-hadis pun ada jelas boleh buat begitu. Sebenarnya sujud dibagi kita orang Islam tidak batu hitam tu saja. Kalau kita sembahyang di atas batu mana-mana, mesti kita sujud ke atas batu tu. Apakah bermakna kita sujud ke batu tu? Tidak. Tidak. Memang kita kena sembahyang kena dahi. Tak kira lah batu, kau sejadah, kau gapo, tikar, tak kira pasir, tak kira. Bukan bermakna kita sembah pasir. Supaya juga tu apabila kita sujud letak tu bukan bermakna kita sujud dia. Jangan anggap, jangan faham sujud tu kerana ada kelebihan dia. Tidak. Kerana ada kelebihan dengan arti dia memberi manfaat dan memberi mudarat, tidak. Tetapi kelebihan tu kerana Nabi SAW buat. Ada segitu. Ada segitu. Kemudian batu tu ada yang kata daripada syurga asalnya, ada yang kata tidak, batu ni batu biasa saja. Tu khilaf lah, seperti kita sudah sebut dah sebelum pada ni. Ini pun setara tu jugalah. Dia kata aku lihat Rasulullah SAW begitu mengambil berat tentang kau, mengambil berat tentang kau. Sebab itulah dia kucup tu waltazamahu. Dalam satu riwayat ni tak ada sebut dakap, tu tak ada sebut. Sayyidina Umar tidak dakap. Dalam salah satu riwayat ni kita dapati perawi menyebutkan Sayyidina Umar ni sebagai botak. Memang Sayyidina Umar tu botak. Memang Sayyidina Umar botak. Ini menunjuk kata apa kita sebut seseorang itu dengan suatu gelaran yang mungkin dia tidak suka. Mungkin dia tidak suka, tapi adalah orang maklum. Maklum, tidak dengan maksud menghina dia, tak apa. Kalau kita kata dia tu ok cok je lah, kita kata kita nak ayak kau orang, kalau tidak payah nak kenal. Ok cok, nama Derih misalnya, Derih ok cok, bukan dengan maksud kita menghina dia sebagai pengenalan, tak apa. Kekurangan dia tu disebut dengan maksud tadi, tak apa. Hak tak bolehnya dengan maksud menghina, dengan maksud merendahkan dia, tu tak boleh. Seterusnya tawaf dengan menaiki unta dan selainnya boleh. Dan istilah hajar dengan mihjan, sentuh hajar itu dengan kayu ataupun tongkat mihjan ini yang hujung dia bercekok gitu. Mihjan ini digunakan tajam hujung dia untuk nak tarik unta supaya berjalan biar laju ke apa. Itu tujuannya. Ataupun apa-apa yang adalah boleh. Ini juga isyarat, tidak semesti kita pergi kucuk dekat tu. Kalau tak boleh pun sebagai tanda kasih. Seperti kita orang daripada jauh kan, orang jauh, tu duduk atas kapal, kita duduk sini, nak pisah tu kita buat tanda sayang, kita buat gitu. Ni pula gitu. Sayang ni sebab apa? Sebab benda ni adalah satu bahan yang mempertautkan, yang mempertemukan kita dengan orang-orang dulu yang baik-baik. Di situlah Nabi Ibrahim kucuk, sentuh mulut dia situ. Hendaknya kita sentuh mulut kan? Ini cara. Sebab ibadat haji ni sebenarnya
menyatakan kemuncak kasih sayang seseorang tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah simbolik kepada kasih sayang seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kasih kepada seseorang kan, ada lagu mana? Agak-agak gila lah, kita kata orang gila lagu mana? Gila kat orang lah, kalau kita kata gila kat orang. Sebab orang mudahnya ramai-ramai ni ada orang gila kat orang kan. Lagu mana? Kakak gi boleh tengok selipar tak apa dah. Boleh tengok tempat dia jirik tak apa dah. Boleh tengok lasir rumah dia tak apa dah. Tak tengok dia di. Lepas tu tak nampak kau ni keliling, gi mari keliling. Itu tanda orang yang gila kepada seseorang. Kasih tu dia naik kepada peringkat cinta. Cinta tu naik kepada peringkat ibadat. Tu tinggi. Lagu tu lah cara. Nak menyatakan tu. Supaya juga kalau kita kasih kepada seseorang, ada sesuatu barang yang dia tinggal. Sapu tangan, kalau kita kata baju, sikit-sikit kita kucuk ni. Sikit-sikit kita kucuk. Walaupun bagi orang lain tak ada apa nilai. Itu bagi kita. Itu tanda. Terutama kalau benda tu misalnya bekas minum. Menyohor benar lah. Kalau orang dia kenal tu minum, tapi kalau orang lain tak tergamak dia minum. Ni bekas gelas ataupun cawan bekas dia minum. Banyak mana tak apa dia minum. Kalau boleh dia nak sentuh bibir dia tu biar sentuh. Tepat tadi. Inilah sifat manusia. Sifat manusia. Dalam Islam ni dia buat benda macam tu. Dia pelepah hangi orang, kata pelepah hangi orang. Dia nak sangat jenis sembelih kan manusia ni memang lagu tu. Kalau dia puja sangat dia sembelih, dia korban binatang. Nak korban. Tapi tak boleh untuk berhala. Nak korban kerana Allah. Sebab tu disyariatkan korban. Sebab hangi manusia tu ke arah tu. Dia ada. Cuma dia hala tak kena lah. Mengekor manusia ni nak baik Allah, nak suka-suka, nak makan apabila dia suka. Memang biasa. Sebab tu ada akikah apa semua. Itu hangi manusia. Supaya hangi manusia ni dia nak cinta, nak melepaskan cinta dia macam mana? Memang dia nak. Lagu tadi. Sebab tu dia ajar sepatutnya kalau nak kenal, kalau nak pertemukan mulut bibir ni, pertemulah mulut bibir ni dengan orang-orang yang baik-baik dulu. Dengan nabi-nabi dulu. Mulut dia tu dia buat agama. Hidup dia ni penuh dengan mengajar ajaran agama Allah. Hak tu patut kalau kita nak sayang pun. Bukan kepada perempuan yang boleh macam-macam, boleh berubah hati dia tu. Kadang-kadang kita puja bukan main lah. Pada tu nikah galik-galik dengan orang ni, kita tak satu, kita saja. Kita saja. Tak ada pasal lah tu. Kerja bodoh apa panggil tu. Kerja bodoh. Kita jangan main lah. Ada. Habis ring kita. Kalau hatta jadi bini sekalipun, pada tu dia nikah galik-galik, dia hayung tangan dengan orang lain. Gikai lah patah mana nak. Lagu itulah hidup ni. Nak ayat palsu. Sebetulnya ikut perjuangan Nabi-Nabi. Kalau kita nak pertautkan kasih sayang, pertautlah kasih sayang dengan ni, orang-orang ni. Bahawa ada arti hidup ni. Bahawa hidup dipenuhi dengan perjuangan. Kalau tidak perjuangan juga, perjuangan bertetap. Habis ni, telinga ni, rebeh telinga. Kiftina. Akhirnya kedua-dua tak boleh. Kedua-dua tak boleh. Apa tetap tadi? Kerja bodoh. Begitulah. Lepas tu, kalau kita tengok, ini semua ni nak mengajar ke arah tu. Kalau kita tengok, manusia ni kadang-kadang kerana dia gila kepada seseorang, dia buat kehendak orang tu. Tengok, siapa gila orang tu? Ada. Dia buat kehendak. Tetapi kalau cinta yang sebenarnya, adakah lagu tu sifatnya? Kita cinta kepada Nabi, adakah nak kehendak ke dia? Cinta ke Nabi Ibrahim, adakah nak kehendak ke dia? Tak ada. Kita cinta kepada dia kenapa? Kerana faedah dia tu bukan kepada kita, kepada umum. Tak ada lah unsur-unsur tadi, hak kehendak, tak molek, tak ada. Nafsu, seks ke apa, tak ada. Artinya kucuk tu tanda sayang. Tidak semesti untuk melepaskan nafsu, seks, tak mesti. Begitulah cara manusia nak menyatakan kasih sayang. Kalau kita tengok dalam ibadah haji tu, nampak benar. Kita nak menunjukkan kehambaan kita, kehinaan kita, kerendahan kita di hadapan Tuhan. Di samping kita ni tergila-gilakan dia, nak sangat sebut sama dia, bila-bila masa kita menyahut seruan dia. Itu makna dia. Kadang orang yang tidak terurus lah, orang yang tidak terurus kan, orang yang gila, orang rambut pun tak cara,
Tak apa, sebut semacam nama tu. Pergi semacam, ikut semacam, ikut dia suruh buat berlaku. Tetapi kalau buat kepada kerana Tuhan, jadi molek lah. Tapi kalau kerana manusia, puja siapa gitu semua, dia punah. Itulah nak beza je. Beza orang yang ikut Tuhan, dia tidak punah. Cinta dia tu membawa kepada kesejahteraan untuk umum. Tapi kalau cinta kepada manusia, beza. Situ beza. Kemudian naik kenderaan ini, naik kenderaan boleh, naik kenderaan, naik unta. Setengah ulama mengatakan tak boleh naik unta ni sebab takut jadi kotor masjid. Tetapi jumhur ulama mengatakan tak apa, kalau kotor pun basuhlah, dan Nabi SAW sudah tunjuk dah lagu tu. Maknanya boleh lah. Apalagi kalau kenderaan lain yang tidak jadi kotor, tempat tawaf itu lagi boleh lah. Kalau kenderaan macam tu pun dia telah tunjukkan. Tetapi sebahagian ulama yang lain pula kata, dia kata tidak, ini khusus dengan unta Nabi SAW. Kalau buat masuk orang lain, dia jadi ganggu, boleh jadi berok ke apa, payahlah nak bersih ke apa tu susah. Nabi SAW ni dia naik ni sebab ada sebab lah. Dalam hadis-hadis ni pun sudah sebut dah, sebab orang ramai menutupi dia. Jadi dia lindung supaya nampak orang-orang jauh, dia duduk tempat tinggi atas kenderaan dia. Itu tujuannya. Supaya orang nampak. Misalnya dia tunjuk dengan kayu dia, lepas tu dia kucuk kayu, orang nampak, semua orang nampak. Tapi kalau dia duduk berjalan biasa, tak nampak. Ini panduan terutama kepada orang sakit. Hadis Ummu Salamah akhir sekali tu, iaitu Nabi SAW suruh dia bertawaf selepas orang lain. Ketika orang sesak-sesak tu tak usah lah. Mana kita pilih masa ketika orang tak ada. Lepas tu dengan berkenderaan, ini adalah kemudahan kepada umat. Ini kalau yang ada masalah, yang sakit, yang apa, boleh berkenderaan, tak apa. Itulah. Kemudian berkenaan dengan sa'i di antara Safa dan Marwah ni. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini panjang ni pula ni. Tak ada dah. Sekarang itulah mana ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wan alhamdulillah. Makluman ni kepada orang-orang nak buku Ibnu Ishaq gitu kan, ada tak ada gitu. Habis. Edisi yang pertama, edisi yang kedua ada, siapa-siapa nak dengan apa ni Yusof. Itu ni siapa-siapa yang nak boleh lah. Sudah ada edisi yang kedua dengan tambahan.